Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariha binti Mansur, nombor matrik 2605597. Bersama-sama dengan rakan saya Muhammad Razali bin Mansah, Siti Nabila Aini binti Muhammad Yusof dan Muhammad Rizam bin Cik Awang akan membentangkan tentang slide tajuk bagi subjek politik dan pembentangan, iaitu kebebasan bersuara di Malaysia. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi kebebasan bersuara di Malaysia. Okey, negara-negara yang menjalankan sistem demokrasi merupakan negara yang mementingkan masa depan rakyat. Malaysia adalah salah satu yang mengamalkannya. Demokrasi merupakan hak yang diberikan kepada rakyat untuk pembentukan kerajaan melalui pilihan raya. Ada dua cara wakil rakyat untuk menyampaikan pendapat, iaitu di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Salah satu isu yang selalu dibahaskan atau dibangkitkan adalah kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara bermaksud memberi pandangan tanpa sekatan, tapisan atau tanpa halangan, walaupun ia bersifat tidak mutlak. Setiap negara mempunyai kerajaan yang memerintah, iaitu kerajaan yang dipilih oleh rakyat untuk mentadbir, contohnya negara kita Malaysia. Dengan ini, pihak kerajaan perlu menjaga hak asasi rakyat untuk bersuara supaya ia kekal terjamin. Walau bagaimanapun, kebebasan yang diberikan perlu dilakukan sebaik mungkin bagi mengelakkan perpecahan antara satu sama lain, dan ia boleh mendatangkan keburukan kepada semua sektor yang melibatkan ekonomi, politik, kesihatan dan kewangan. Okey, seterusnya disampaikan oleh kawan saya, Siti Nabila Aini. Hak kebebasan bersuara di Malaysia. Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suhakam telah mengeluarkan secara konsisten, telah memanggil dan membuat syur untuk pembaharuan undang-undang yang mengawal selia kebebasan bersuara, termasuk pemasuhan Akta Hasutan 1948. Hak untuk kebebasan bersuara ini adalah termasuk media ekspresi lain yang menyampaikan mesej tahap ucapan perlindungan yang diterima juga bergantung kepada forum di mana ia berlaku. Walaupun terdapat salah faham, hak kebebasan akhbar yang dijamin oleh pindaan pertama tidak jauh berbeza dengan kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ialah satu komponen asas dalam pemberian hak kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara boleh dilaksanakan secara langsung ataupun lebih kurang perkataan atau simbolik ataupun tindakan. Ciri-ciri dan struktur kebebasan bersuara. Mewujudkan kebebasan bersuara terjamin oleh perlembagaan, hak golongan minoriti yang dihormati, pihak media masa yang bebas dan berkecuali. Pilihan raya perlu diadakan secara konsisten dan bebas dan adil. Ia juga kebebasan berorganisasi dan persatuan, pemerintahan dan berasaskan majoriti. Assalamualaikum, saya Muhammad Razali bin Mansah, nombor matrik 260964. Saya akan sambung slide pada slide ke-5 dan ke-6. Slide ke-5 kita pergi kepada kelebihan kebebasan bersuara di Malaysia. Yang pertama, kebebasan hak bersuara di Malaysia dapat melontarkan pendapat di pelbagai medium bagi memberitahu permasalahan rakyat dalam meningkatkan ekonomi di Malaysia. Kedua, pemerintah yang dilantik adalah yang berkualiti dan mampu membangunkan negara. Hal ini membuatkan negara dipimpin oleh kerajaan yang adil dan stabil. Contohnya, undang-undang yang dijalankan adalah berteraskan keadilan. Kita pergi yang pada ketiga, dapat melahirkan rakyat yang setia pada wakil yang dipilih. Dengan ini ia dapat melaksanakan pengurusan pentadbiran negara dengan sistematik dan sejahtera tanpa tentangan daripada rakyat. Kita pergi yang terakhir sekali kepada mewujudkan keharmonian. Ia dapat mewujudkan keharmonian dan ketenteraman dalam negara. Ini kerana segala pendapat didengari, kerana kita sendiri tahu Malaysia diduduki oleh pelbagai jenis, pelbagai kaum dan bangsa. Seterusnya kita pergi kepada undang-undang yang berkaitan kebebasan bersuara. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Akta Komunikasi dan Multimedia mempunyai tujuan penyingkiran laman web yang melaporkan rasuah dan pendakwaan terhadap mereka yang mengkritik kerajaan di media sosial. Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Hasutan dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan untuk menindas kebebasan bersuara.
Seterusnya, akta mesin cetak dan penerbitan untuk menyenyapkan akhbar dengan menghadkan bilangan kedai akhbar dan menghapuskan yang mengkritik kerajaan atau melaporkan apa yang kerajaan anggap sebagai rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizam bin Encik Awang, 252288. Saya akan membentangkan sambungan daripada kumpulan saya. Saya akan membentangkan slide yang ke-7 dan yang ke-8, Politik dan Pentadbiran GMGA 1024 daripada kumpulan E yang bertajuk Kebebasan Bersuara di Malaysia. Slide yang ke-7 adalah permasalahan yang terjadi dalam kebebasan bersuara. Apabila kita ditegur kerana meluahkan pemikiran dan pendapat kita kepada masyarakat umum, kita akan merasa marah dan tidak berpuas hati. Pada kebanyakan masa kita akan mempertahankan hak kita sebagai individu yang bersuara di bawah hak freedom of speech atau kebebasan bersuara yang didokong oleh United Nations. Ucapan kebencian boleh ditakrifkan sebagai ucapan yang kesat dan mengancam terhadap sekumpulan individu-individu tertentu secara amnya berdasarkan prasangka yang berkaitan dengan kaum, jantina, seksualiti, agama atau kecacatan. Yang seterusnya adalah rumusan. Undang-undang khusus bergantung kepada negara tempat kita berada, tetapi secara amnya akan sentiasa ada pengecualian kepada peraturan tersebut. Sebagai contoh, kebebasan ini perlu dipantau bila ianya melibatkan keselamatan negara dan keselamatan awam atau untuk menjaga maklumat sulit negara dari dibocorkan. Yang kedua, walau bagaimanapun, rakyat Malaysia mempunyai hak mereka sendiri untuk menyuarakan pendapat mereka di mana-mana platform awam, tetapi undang-undang ini